center. Jadi sebenarnya kalau dalam bentuk simbol centripetal acceleration, kita guna simbol AC. Inilah AC. Yang kedua, tadi nanti kita tengok definition dia selepas ni. Okay, seterusnya ialah use centripetal acceleration. Jadi bila nak use, kita kena ingat rumus lah. Iaitu rumus dia AC sama dengan V square over R. Sebenarnya ada derivation untuk rumus ni, tapi untuk kita guna je lah. Okay, seterusnya define centripetal force. Nama dia pun sama juga. Centripetal force ialah force, centripetal adalah C. Jadi centripetal force. Okay. Pertama define, yang kedua use. Sama juga untuk A tadi. Pertama define, yang kedua use. Untuk FC, define centripetal force. Lepas tu kita nak guna centripetal force. Okay, last kali daripada AC dan FC ini kita gabung dan kita akan jawablah solve problems related to the centripetal force for uniform circular motion. Jadi kita jangan lupa yang kita sebenarnya sedang bercakap dalam tajuk uniform circular motion. Maknanya circular motion, maknanya objek tu bergerak dalam circular motion. Tapi kita nak spesifik circular motion kita dalam horizontal circular motion kan. Sebab dia ada 3 kes sebenarnya kalau dalam PST nanti. Contohnya objek tu bergerak macam ni, maknanya dia berpusing vertikal ataupun dia pusing horizontal. Susah nak tunjuk di sini. Dia pusing macam lah, dia pusing horizontal. Jadi dia pusing vertikal. Ataupun satu kes lagi yang awak tak belajar, dia kita gantung gambar ni, dia akan pusing akan jadi macam ni. Dia jadi macam cone. Kita panggil conical. Sebenarnya kalau masuk PST nanti, kita akan jumpa case circular motion 3 case ini. Conical, vertical dan horizontal. Tapi untuk PDT kita hanya belajar circular kita akan belajar circular motion yang horizontal. Bukannya vertical dan bukannya conical. Tapi saya akan tunjuklah sikit-sikit sebenarnya kalau kita faham satu perkara nanti iaitu centripetal force, kita boleh jawab semua conical dan vertical. Sebab key kepada 3 jenis motion, 3 jenis keadaan ini untuk circular motion ialah kita kena faham apa itu centripetal force. Itu je. Macam saya cakap tadi, dalam satu topik ni ada 2 benda yang saya nak tekankan. Pertama, centripetal acceleration dan yang kedua, centripetal force. Kalau faham 2 benda ini, kita boleh selesailah, tak kira lah dia cone ke, vertikal ke ataupun horizontal. Hanya dengan memahami apa itu centripetal force dan kita relatekan benda ni dengan chapter 4. Iaitu di bawah tajuk total F equal to MA. Sebenarnya chapter ni dengan chapter 4 sama je. Okay. Kalau chapter 4 kita belajar apa? Kita belajar 2 kan. Total F equal to 0 dan total F equal to MA. Ini chapter 4. Kalau chapter 6, ada juga total force equal to 0. Dan satu lagi, total force equal to MA. MA. Tapi A kita bukan A linear. Kita A
A yang nama A tu ialah centripetal acceleration. Jadi kita akan gantilah A ni dengan AC. So bila AC, F kita mesti FC. So key kepada benda ini ialah kita faham dua benda lah. Centripetal acceleration dan centripetal force. Kalau kita faham centripetal acceleration dan centripetal force, selain daripada itu, apa yang kita buat di chapter 4 sebiji sama cara dia. Sebab tu dah saya selalu pesan di chapter 4 dulu, kena faham betul-betul chapter 4 ni. Sebab dia akan digunakan dalam chapter 5, chapter 6 dan chapter 7. Siapa faham betul-betul chapter 4 hari tu, memang mudah sangat-sangat. Dalam chapter 4, kan, A di sini maksudnya apa dia? Maksudnya objek tu bergerak dengan linear acceleration. Maksudnya objek tu bergerak linear. Linear mungkin linear X, linear Y. Tapi untuk kali ni, objek ni bukan bergerak secara linear. Dia bergerak secara circular motion. Itu je yang membezakan. Tapi cara nanti sama je. Cuma A dia je lain. Dulu A linear, sekarang A kita A yang centripetal. Jadi, macam saya kata tadi, A kita ialah A yang centripetal. So, apa maksud A yang centripetal ni? Cuba teka, agak-agak apa jawapan dia tanpa kita tengok nota. Apa itu A centripetal? Centripetal acceleration. Apa dia? Centripetal acceleration. Cuba explain sikit apa itu centripetal acceleration. Awak cuma ulang balik soalan saya tadi. Angular velocity. Angular velocity apa? Orang tanya acceleration. Oh, acceleration. Daripada nama dia pun kita dah boleh agak dah. Apa maksud AC ni? Maksudnya acceleration yang ke center of circular motion itulah kan. Sebab dia bergerak dalam circular motion, jadi mesti lah kalau dia bergerak dalam circular motion. Dalam circular motion. Mesti nanti akan ada pecutan bagi objek tu kan. Jadi dia akan mecut. Ni kita panggil A tangential. Tapi dia juga akan mecut ke sini, ke tengah ni. Yang ni kita panggil AC ni. Kalau objek kat sini. Jadi AC tu. Kalau objek kat sini. AC. Jadi kita boleh faham secara umumnya AC adalah pecutan yang ke center of motion itu. Jadi saya nak kata tadi apa dia? Apa yang membezakan chapter 4 dan chapter 6 ialah pecutan dia lain sikit je. Dan kalau chapter 4 pecut acceleration dia namanya acceleration linear. Kalau chapter 6 acceleration dia namanya centripetal acceleration, iaitu acceleration yang ke center of motion dia. Itu je yang membezakan. Itu saya cakap tadi berkali-kali, chapter 6 dengan chapter 4 ni tak ada beza mana pun kecuali terletak pada acceleration dia je. Okay, boleh? Boleh, Okay, sir. sir. Cakap tu lah, saya baru explain secara gambaran kasar pasal apa yang kita nak belajar di bawah tajuk centripetal force ni. Okey, ada 5 perkara. Sebenarnya ada 2 perkara je. Iaitu AC dan FC. Pasal AC nak tahu define dia, nak guna dia. Pasal FC nak tahu define dia, nak tahu guna dia. Lepas dah tahu AC apa dia, FC apa dia, kita solve lah beberapa soalan yang berkaitan dengan AC dan FC ni. Boleh tengok kat sini. Ini sebenarnya FC sama dengan N
V square over R ni ialah apa ni? Ni ialah ini lah. Jadi sebenarnya FC ni macam saya tulis tadi ialah N AC. Okey. Okey, ada 15 minit lagi. Tak apalah walaupun tak habis. At least kita ambil definition use lah. Saya tak nak explain sangat ni sebenarnya macam mana dia nak dapat derivation bagi AC. Okay. Jadi saya tak tunjuk sangat kat sini. Okay, awak pun jangan takut dengan gambar rajah ni dan semua explanation ni. Kita tak perlu pun. Kalau rajin-rajin nak tahu macam mana, bolehlah tengok sendiri. Lepas tu kalau tak faham boleh tanya. Okay. Ni saya skip dulu. Okay. Kalau awak tengok semua yang slide sebelum-sebelum ni dia menjurus ke arah untuk derive equation bagi AC sama dengan V square over R. Kita tak perlu tahu derivation dia, kita kena tahu apa. Tadi kan dalam learning outcome dia kata use. Kita nanti nak guna AC, nak use lah. AC sama dengan V square over R. Jadi kita jangan takutlah kalau tak faham derive. Kalau awak nak tahu derive dia, boleh perhatikan step-step tadi. Dia derive daripada circular motion. Okey, saya pun tak nak panjangkan situ. Okey, tapi yang ni kalau ni sebenarnya dia derive daripada sebelum-sebelum ni dah. Okey, macam mana dapat AC in term of benda lain? Jadi kita ada AC sama dengan V square over R. Dan kita dah belajar kemarin kan, apa yang kita belajar? V kan sama dengan R omega, iaitu hubungan antara linear dan angular. V ialah linear velocity, omega ialah angular velocity. Dia macam sama kan, semua pasal velocity tapi cara dia je, cara satu lagi linear, satu lagi rotation. Okay, jadi daripada macam mana saya nak dirahkan dapat ni, jadi daripada V equal to R omega, kita gantilah V sama dengan R, V sama dengan R omega. Allah. R omega di R square omega square over R. Dan potong itu dapatlah R omega square. Dapatlah yang ni. Okey, seterusnya macam mana dapat yang ni pula? Dari mana kan daripada ini. Jadi daripada R omega square kita susun lah macam ni. R omega ialah V. Dapatlah yang ni pula. Okey, boleh? Boleh sah. Boleh sah. Okay. Ini hanya merumus dengan dira lah. Tapi yang paling penting ialah kita kena tahu yang asal dia tu. Itu AC sama dengan V square over R. Nanti yang kita akan gunakan nanti bila kita solve problem yang kaitan dengan circular motion. Okay, jadi kita kena tahu apa itu AC. AC adalah centripetal acceleration. Kalau V ni maksudnya linear velocity. R radius objek tu lah. Radius objek tu bergerak in circular motion lah. Kan, R dia. Okay, lepas tu omega adalah angular velocity ataupun angular frequency. Ini dah sebut dah kemarin. Okay, seterusnya
Habis dah 4 use. Okay, kita tengok apakah maksud centripetal acceleration. Ini apa penting untuk kita faham ni. Sebab kita akan guna benda ni lah masa kita nak solve nanti yang E tu, topik E tu. Okay, jadi define centripetal acceleration. Centripetal acceleration is a defined as the acceleration of an object moving in circular path whose direction dia is toward the center of circular path and magnitude dia is equal to the square of the magnitude dia is equal, maknanya magnitude dia, siapakah dia? Dia lah AC equal dengan apa? Equal of square of speed. Square of speed ni lah V lah kan. Divide by radius. Itu dari segi rumus lah, dan kebanyakan definition dalam fizik ni dia sebenarnya dia based on rumus juga. Tak banyak yang bukan based on rumus. Okay. Ini satu perkara definition dia, tapi nak tekankan apa sini? Nak tekan ialah direction dia always toward to the center of circular path. Ini saya di sini. Maksudnya centripetal acceleration ialah sejenis vector quantity. Bila vector dia ada magnitude and direction. So how to find magnitude? Kita gunalah rumus AC equal to V square over R. Dapatlah nilai. Tapi ke arah mana arah acceleration ni? Jawapan dia ke arah dia adalah sentiasa ke center of circular path itu. Okay, kalau kita tengok figure 6.5 ni, objek move in circular path. Jadi, di mana-mana objek tu berada on a path dia, didapati akan wujud acceleration yang always to the center. Dan nama acceleration itu ialah AC. Okay. The direction of centripetal ataupun nama lain dia adalah radial acceleration. Kita akan sebut setelah disebut centripetal acceleration. Tapi ada juga istilah guna radial. Radial tu maknanya macam radius lah. Acceleration yang radius. Radius kan? Yang ni lah radius. Radius ni. Is always directed toward the center of circle. Inilah direction dia. Direction dia. Is always directed toward the center of circle and perpendicular to the tangential velocity. Nak bagi tahunya AC ni sentiasa to the center lah dan perpendicular dengan velocity dia. Bila kita kata velocity ialah quantity vector. Maksudnya dia ada magnitude and direction. Magnitude dia constant yang kita sebut kemarin kan. Magnitude untuk sesuatu objek move in circular motion, dia punya velocity dia atau speed dia kena constant. Tapi cuba tengok apa jadi kepada direction velocity tu kan. Berubah-ubah kan. Sini ni kan. Sebab velocity dia berubah arah lah, dia boleh bergerak in circular motion. Kalau velocity dia tak berubah arah, dia tak boleh bergerak in circular motion. Itulah syarat yang paling utama untuk sesuatu objek itu move in circular motion. Nak habis dah AC. For uniform circular motion, the magnitude of the centripetal acceleration always constant, but its direction continues change as the object move around the circular path. Ini penting ayat ni kan. Sebenarnya ayat yang sama dengan tadi lah. Dia kata apa? Dia kata kan, kalau kita tulis rumah ni kan, AC sama dengan V square over R. Bagi objek move in circular motion, mesti R dia constant kan.
R constant. V constant ke tak? Constant. Constant. Apa dia? Constant. Mesti constant kan, sebab untuk berlaku circular motion, velocity kena constant. Jadi kalau velocity constant, R pun constant, mestilah AC dia pun akan constant. Jadi bila kita kira nanti kita akan dapat A yang constant jugalah. Jadi kata for uniform circular motion, the magnitude kan, the nilai dia, nilai centripetal acceleration ni always constant. Tapi arah dia sentiasa berubah-ubah. Dia ikut objek tu kat mana kan. Tapi berubah-ubah pun berubah ke mana? Berubah ke center je kan. Dia duduk kat mana-mana dia akan AC dia mesti ke center, ke center, ke center, ke center, ke center, ke center. Mesti ke center. Maknanya but its direction continuously change. Change tu maknanya berubah. Berubah tu berubah ke mana? Berubah ke center je. As the object move around the circular path. Okay. Jadi ni saya dah cerita dah kemarin, rumus V sama dengan 2 pi over R. Dan kita guna apa sebenarnya? V sama dengan R omega. Dan omega kan kemarin, omega kan buat satu pusingan. Ini kan satu pusingan, jadi satu pusingan tu mewakili 2 pi. Satu pusingan juga dari segi masa T. Jadi omega ni kan macam V sama dengan S over T. Jadi kalau omega sama dengan theta over T. Theta dia adalah 2 pi, T dia adalah T besar, capital T. Jadi masuk kat situ, jadilah R sama dengan 2 pi over T. Dapatlah ini. Kan kita cakap pasal apa kemarin, kita kata it hard to measure velocity. Kita kata untuk objek move in circular motion, kita susah nak ukur velocity. Tapi saya cakap ukur susah, kira boleh. Lain kan. Ukur dan kira benda yang berbeza. Nak ukur susah tapi nak kira boleh. So macam mana nak kira velocity? Kita gunalah hubungan ni. V sama dengan 2 pi R over T. Ukur tempoh boleh senang, ukur masa. R kita boleh siap tahu awal lagi objek tu move in berapa radius dia dalam circular motion. Okay, jadi ni yang ni sebenarnya tak ada apa sebenarnya. Kan kita diraih je ni. Daripada yang asal dia itu AC sama dengan V square over R. Ni kan V. Ganti V situ. Okay. Ni saya tak nak tunjuk lah yang tu. Awak pun tak perlu hafal pun. The only formula dalam topik ni ialah ni je. AC equal to V square over R. Jangan hafal yang lain. Dan nak hafal yang satu lagi pun boleh. V sama dengan R omega. Ini je. Pandai-pandai kita susun-susun ubah-ubah untuk dapatkan benda lain menggunakan dua rumus yang asas ini. Okey, jadi habis dah pasal AC. Jadi apa yang saya cakap tadi, AC ada dua perkara, iaitu kan, untuk AC ada dua perkara awak kena tahu. Pertama, define. Yang kedua, use. Bila maksud kata use, maknanya kita kena pandai guna rumus lah. Okay. Seterusnya, definition centripetal force and use centripetal force.
ada 3 slide lagi yang saya tak explain lagi. Kalau saya explain, habislah cerita characteristik sebenarnya. Jadi sebab awak pun dah ada kelas pukul 3, saya rasa saya nak berhenti sampai AC dululah. Nanti kita cari masa lain pula kita buat FC. Okey ke? Okay, sir. Okey, sir. Tak explain sama ke tak nak? Tak apa kan? Okay, sir. Okay, Kita sir. berhentilah sebab mungkin awak nak prepare ke ready untuk kelas kimia dan saikom punya test kan. Saya berhenti sini lah dulu. Kalau saya teruskan pun nanti tergantung juga. Jadi kita sambung. InsyaAllah kita sambung esok kalau ada peluang dan ruang masa. Okey. Terima kasih banyak-banyak. Okay, sir. Jadi sebenarnya bolehlah jawab apa-apa soalan berkenaan dengan FC. Okeylah, setakat dulu. Terima kasih banyak-banyak. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Thank sir. you, sir. Thank 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 you, sir. This is Shalom, sir. Sir. Sir.